Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita mengatur setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam yang telah dikurniakan kepada kita, dan dapatlah kita bertemu pada Ramadan kali ini. Selawat dan salam disampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat yang telah berjuang menyampaikan risalah Islam kepada kita semua. Para pendengar sekalian, seperti mana yang kita maklum, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan sejagat kepada seluruh kehidupan manusia yang terdiri daripada sosial, ekonomi, spiritual dan emosi kita. Sekiranya pandemik ini tidak dapat diselesaikan dengan bijak, maka sudah pasti ia akan melemahkan kita dari sudut yang pelbagai, terutamanya dari sudut mental dan juga emosi kita. Bagi seorang Muslim, kita berharap keagungan Al-Quran mampu untuk memberi kekuatan kepada kita untuk berhadapan dengan tahun-tahun yang mendatang, dan kita akan lebih baik untuk kita bangkit pada masa yang mendatang. Dan kita tidak nafikan bahawa COVID-19 telah memberi cabaran yang besar kepada seluruh umat manusia. Oleh demikian, World Quran Hour telah menemui misi yang baru, iaitu misi Suratul Rahman, mengajak umat Islam untuk merasakan betapa perlunya untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita mendoakan dengan penuh keinsafan betapa perlunya Allah untuk kita menangani masalah ini dan kita bangkit untuk memakmurkan dunia ini. Dan insya-Allah pada kesempatan pada hari ini, marilah kita tekuni beberapa ibrah dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah Ar-Rahman. Dalam kesempatan ini, kita akan bertadabbur ayat yang pertama hingga ayat yang keempat daripada surah Ar-Rahman, dan saya berharap sedikit perkongsian ini akan dapat memberi kebaikan kepada saya yang bercakap dan juga kepada tuan-tuan yang mendengar. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, surah Ar-Rahman adalah surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Menurut jumhur ahli tafsir mengatakan bahawa surah ini diturunkan dan dinamakan sebagai surah Makkiyah yang turun sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Sebagai ahli tafsir telah menyatakan bahawa surah Ar-Rahman diturunkan selepas turunnya surah Al-Furqan. Ini kerana di dalam surah Al-Furqan terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman, yang bermaksud, dan apabila dikatakan kepada orang-orang musyrikin, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman, mereka bertanya, siapakah Ar-Rahman? Maka di sini Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya menyatakan bahawa pengingkaran mereka ini bukan kerana mereka tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan, tetapi mereka tidak suka dengan nama Ar-Rahman. Dan peristiwa ini berlaku di Makkah Al-Mukarramah. Tuan-tuan dan puan sekalian, biasanya perkataan Ar-Rahman akan digandingkan dengan perkataan Ar-Rahim, seperti mana Bismillahirrahmanirrahim, di mana kedua-dua sifat ini kembali kepada sifat Ar-Rahmah yang merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan surah ini dibuka dengan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, yang menunjukkan bahawa rahmat Allah yang amat luas diberikan kepada seluruh makhluk tersebut. Dan surah ini menceritakan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya dengan pelbagai macam nikmat. Sama ada nikmat yang berkaitan dengan agama, ataupun nikmat yang berkaitan dengan keduniaan, ataupun nikmat yang berkaitan dengan kemaslahatan umat secara umumnya. Dan setiap kali Allah menciptakan atau menyebut model-model kenikmatan yang telah diberikan ataupun pelbagai jenis kenikmatan yang Allah sebut, maka Allah akan tutup dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka manakah nikmat Tuhanmu yang hendak engkau dustakan, wahai jin dan manusia. Kerana apa? Kerana surah ini berdasarkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka nikmat pertama yang Allah berikan selepas sahaja Allah menamakan Ar-Rahman adalah Allamal Quran, iaitu Allah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW, dan Allah mengajarkan Al-Quran kepada hamba-hambanya keseluruhannya. Dan melalui sifat penyayang Allah ini, maka Allah telah mengajarkan manusia isi kandungan Al-Quran.
Dan Al-Quran ini adalah merupakan panduan hidup yang lengkap dan sempurna, yang merupakan sistem kehidupan bagi manusia, jin dan seluruh kehidupan di muka bumi ini. Tanpa Al-Quran, maka kehidupan manusia akan menjadi tunggang langgang dan tidak akan harmoni. Bahkan Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr." Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran untuk menjadi peringatan dan pengajaran. Allah jadikan Al-Quran mudah untuk kita baca. Allah jadikan Al-Quran mudah untuk kita pelajari. Orang yang tidak tahu bahasa Arab pun boleh membaca Al-Quran. Apatah lagi bagi orang yang tahu bahasa Arab, sudah pasti mereka akan dapat mengetahui tafsirnya dan boleh mengetahui terjemahannya. Dan inilah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan kepada kita, iaitu mengajarkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini adalah kitab yang memberikan kebahagiaan kepada yang membacanya. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Taha, wahai Muhammad, tidaklah kami turunkan Al-Quran ini untuk memberikan kesengsaraan kepadamu, tapi hendak memberikan kebahagiaan kepadamu. Sebab itu, sejauh mana keterikatan dan sejauh mana kebergantungan kita dengan Al-Quran, maka sejauh itulah kebahagiaan dan keharmonian hidup kita. Jika semakin jauh kita dengan Al-Quran, maka sejauh itulah kebahagiaan akan lari daripada kehidupan kita. Oleh itu, dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan. Selain daripada nikmat yang lain telah dikurniakan, nikmat yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita adalah nikmat Al-Quran. Persoalannya, adakah kita merasakan bahawa Al-Quran ini satu nikmat? Kebanyakan umat Islam tidak merasakan Al-Quran ini sebagai satu nikmat. Sebab itu, bila kita seminggu tak baca Al-Quran, sehari tak baca Al-Quran, kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau sehari kita tak makan, sehari kita tak buka handphone, maka kita akan rasa resah dan gelisah. Jadi manakah yang bermasalah? Jika kita lihat kepada sejarah para salafus salih, mereka berjaya mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali, 2 hari sekali. Kerana apa? Mereka merasakan bahawa Al-Quran adalah nikmat yang terbesar. Bahkan apabila mendengar kewafatan Nabi SAW, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sangat terasa kesedihannya. Kerana apa? Terputuslah wahyu dan tidak akan ada lagi peringatan yang diberikan secara langsung kepada mereka. Kerana apa? Al-Quran adalah nikmat yang terbesar yang mengeluarkan manusia daripada kesesatan. Pada ayat seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Khalaqal insan." Allah yang menciptakan manusia. Dengan sifat penyayang Allah juga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia daripada tiada kepada ada, dengan segala sifat kebaikan yang melayakkan manusia itu untuk menjadi khalifah. Manusia diberikan akal fikiran dan kudrat untuk memakmurkan muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan penciptaan manusia ini akan menjadi nikmat jika dipandu dengan Al-Quran. Penciptaan manusia yang tidak dipandu dengan Al-Quran bukanlah sebuah nikmat, tetapi ia ini adalah musibah kepada muka bumi ini. Contoh, ada seorang sahabat Nabi bernama Mus'ab bin Umair. Beliau adalah seorang pemuda yang kacak dan kaya, hidup di Makkahul Mukarramah. Apabila diajarkan Al-Quran, maka beliau telah meninggalkan kesenangan dan memilih yang lebih baik, iaitu Islam. Oleh demikian, penciptaan manusia ini menunjukkan bahawa Allah Maha berkuasa dan kehebatannya, dengan kehebatannya dan juga dengan ilmunya. Oleh sebab itu, manusia jangan rasa sombong. Kerana apa? Kita ini lemah. Kita dicipta, Allah mencipta. Semestinya kita mestilah patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah telah menyebut Allamahul Bayan. Allah mengajarkan manusia keterangan. Keterangan disebut sebagai Al-Bayan. Al-Bayan ini apa? Al-Bayan adalah kemampuan manusia untuk mentadbir dan mengungkap sesuatu, di mana ungkapan tersebut membezakan manusia itu dengan makhluk yang lain. Allah mengajarkan kita satu sistem komunikasi yang boleh digunakan untuk membina sebuah ketamadunan. Bahkan sistem komunikasi ini membantu untuk manusia membezakan antara kita
dengan makhluk yang lain dan melayakkan manusia itu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan sistem komunikasi ini disebut sebagai al-bayan. Manusia mampu mengungkap kata-kata dengan lidah. Bahkan kita juga mampu untuk mengungkap kata-kata dengan tulisan. Apa yang terkandung dalam hati mampu untuk kita luahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Alaq, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajar manusia dengan pena dan tulisan, dan Allah lah yang mengajar manusia apa yang kita tidak ketahui. Allah mengajar kita dengan pena. Kerana apa? Melalui pena dan tulisan adalah dua cara bagaimana manusia meluahkan perasaan hati dia. Ada orang mampu untuk meluahkan perasaan dengan lisan. Ada orang yang tidak mampu meluahkan perasaan dengan lisan, tetapi dia mampu untuk meluahkan perasaannya dengan kata-kata dan juga dengan tulisan. Dan inilah yang membezakan kita dengan makhluk yang lain. Alhamdulillah, al-bayan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita terbahagi pada dua. Pertama sekali adalah al-bayan orang yang bercakap, dan yang kedua adalah al-bayan orang yang mendengar. Al-bayan bagi orang yang bercakap adalah Allah mengajar kita apa yang hendak kita sampaikan, apa yang hendak kita cakapkan, segala yang tersirat di dalam hati, sama ada melalui tulisan ataupun melalui lisan dengan lidah. Dan alhamdulillah, ungkapan yang kita luahkan boleh dipahami oleh manusia. Boleh tak Allah jadikan apa yang kita cakap orang tak faham? Boleh. Tapi Allah berikan apa yang kita cakap, apa yang kita tulis, orang memahami. Manakala al-bayan yang kedua adalah al-bayan bagi orang yang mendengar, di mana dia mendengar, dia faham apa yang dia dengar. Seperti mana kita belajar, kita mengajar di dalam kelas. Di dalam kelas kita mengajar, pelajar mendengar apa yang kita sampaikan. Siapakah yang memberi mereka kefahaman? Allah yang memberikan mereka kefahaman. Alhamdulillah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit pengungsian daripada surah Ar-Rahman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Ar-Rahman adalah peringatan buat kita semua. Peringatan adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita tidak diingatkan, maka sudah pasti kita akan lalai buat selama-lamanya, dan kita akan merasakan bahawa kita akan hidup buat selama-lamanya. Kerana apa? Kita merasakan bahawa Allah tak catat apa yang kita cakap, dan Allah tak catat apa yang kita lakukan. Dan dengan adanya peringatan ini, maka sebenarnya ia adalah satu kebaikan kepada kita, kerana kita sentiasa lalai daripada kehidupan kita. Maha Rahman Allah dengan semua nikmat yang diberikan kepada kita, dengan sistem yang telah ditetapkan kepada kita, dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia tanpa mengira agama, keturunan dan juga tempat. Biarpun terdapat manusia yang ingkar kepada Allah, biarpun terdapat manusia yang melakukan maksiat kepada Allah, biarpun ada manusia yang tidak beriman kepada Allah, tetapi nikmat Allah tetap mereka nikmati, dan mereka dapat merasai nikmat tersebut tanpa sebarang kekangan dan juga tanpa sebarang halangan. Sidang pendengar rahimakumullah, sebelum saya mengakhiri tazkirah pada hari ini, saya berpesan kepada diri saya dan juga sidang pendengar sekalian, marilah kita memelihara ketakwaan kita bersempena dengan bulan Ramadan ini. Peliharalah ketakwaan ini untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita, baik dalam segala perkara yang Allah perintahkan dan juga dalam segala perkara yang Allah telah larang kepada kita. Seterusnya, peliharalah amal ibadah puasa kita ini daripada segala perkara yang membatalkan puasa secara luaran, seperti makan, minum, basuh tubuh dan sebagainya, termasuk juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa secara dalaman, seperti berbohong, melakukan maksiat, yang mana perkara tersebut semua boleh mengurangkan pahala kita dan boleh merosakkan puasa kita. Dan inilah sebenarnya yang telah disyaratkan oleh Nabi SAW melalui sabdanya yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahli falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang bermaksud, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, mengamalkannya dan bersikap bodoh, maka Allah tidak memerlukan lapar dan juga dahaganya. Puasa ini bukanlah semata-mata untuk kita membuatkan manusia rasa lapar dan dahaga, tetapi matlamat yang tertinggi
yang Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa adalah untuk meninggalkan segala maksiat kepada Allah. Semoga perkongsian kita pada hari ini akan dapat menambah kefahaman kita tentang Islam dan dapat meningkatkan amalan kita pada fasa-fasa terakhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan menyempurnakan kebaikannya kepada kita semua. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa nas'aluka an taj'ala kulla qada'in taqdihi li khaira. Allahumma rzuqna ijabatad du'a wa salahul abna wa hasanal ada wa barakatul ata. Allahumma aktub lana mah'udz dzunub wa sattir uyub wa linal qulub wa tafrijul humum wa taysirul umur. Allahumma ishfi mardana wahdi dhalana wa furij hammina wa labbi hawaijina waghfir lana dzunubana ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.